Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Tengok bawah tu. Aduh, nampak. Tu dah. Kampung Baru. Saya sekarang kat mana ni? Dekat Hotel Tamu. Kita bertemu dalam live malam ni, kan? Ada sajalah. Sembang-sembang santai, tak ada nak buat apa. Jadi saya rasa saya nak buat live sekejap lah. Cerita je apa-apa saya nak cerita. Sebab ini sebenarnya saya nak cerita pasal satu topik, iaitu tentang apa nama ni, subjek yang dipanggil sebagai nutritional medicine. Pernah dengar tak pasal nutritional medicine? Apakah dia nutritional medicine? Sebab hari ni ada hari Ma'al Hijrah, kan? 1 Muharram, dan juga 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah. Tu dia. So detik permulaan juga adalah kelas pertama saya di dulu nama dia Peacock International University lah. So dah ubah nama kepada University College Mawib International atau UCMI lah, di Gombak dekat Gombak tu lah, kan. So kelas yang pertama bermula hari ni, yang mana saya buat kelas tentang nutritional medicine, yang mana saya mengajar kepada public, terbuka kepada public, mana ada yang bukan doktor juga, dan juga terbuka kepada doktor-doktor yang nak berminat belajar. Kenapa kita kena faham tentang bidang nutritional medicine ni? Salah satu yang penting kita kena tahu bahawa nutritional medicine ni sebenarnya adalah satu bidang yang baru. Kenapa saya katakan baru? Sebab dia baru dijadikan satu bidang yang special lah, kan. Dia memfokuskan kepada bagaimana sebenarnya nutrition ataupun makanan ni menjadi bagaimana nutrition sebenarnya menjadi ubat kepada penyakit-penyakit yang kita hadapi sekarang, penyakit-penyakit kronik yang kita hadapi sekarang. Itu nak kena faham. Jadi itulah asas dia sebenarnya, nutritional medicine. Sebab selama ni kita anggap makanan sebagai benda yang mengenyangkan saja, benda yang memberi kita tenaga, itu saja, tanpa kita hanya memikirkan bahawa makanan sekadar satu kalori lah, tenaga, kalori gitu je lah. Sedangkan makanan fungsi dia jauh lebih penting daripada sekadar memberi tenaga. Sebab makanan lah yang menentukan kesihatan kita, dan kesihatan kita sebenarnya banyak bergantung pada apa yang kita makan. You are what you eat. Sebenarnya bidang nutritional medicine ni saya dah belajar dah kat 20 tahun sebenarnya. Pada peringkat permulaan dulu sebenarnya saya banyak pergi ke kursus-kursus dia panggil masa tu anti-aging medicine lah. Biasanya kursus anti-aging medicine dia buat sekali dengan kursus-kursus medical aesthetics. Itu sebenarnya ada nak tengok bawah ni cantik tu, kan. Tu dia. Jalan bawah ni ada masjid, tu dia. Kau sahaja lah, kan. Dia biasanya buat sekali dengan kursus medical aesthetics. Sebab pada peringkat permulaan mungkin tak ramai, dia combinekan dua-dua tu lah, kan. Tapi setelah berapa lama anti-aging medicine ni mula bercakap tentang pemakanan. Jadi dia banyak cakap tentang bukan hanya soal supplements, dia akan bercakap tentang gizi makanan, protein metabolism, karbohidrat metabolism, dan juga tentang fats metabolism, dan bagaimana makanan ni mampu memulihkan penyakit-penyakit kronik seperti diabetes. Kita mula belajar macam mana nak reverse diabetes dengan pemakanan, kan. Dan lepas tu dia mula dipanggil sebagai nutritional medicine lah. Peringkat awal dia panggil sebagai anti-aging medicine, lepas tu dia panggil sebagai nutritional medicine. Sekarang ni nutritional medicine ni dia lebih kepada memfokuskan tentang dari segi macam mana dia nak pemulihan, nak balik kepada fungsi asal. Sebab tu dia dipanggil sebagai functional medicine. Sebenarnya anti-aging medicine, nutritional medicine dan functional medicine ialah benda yang hampir sama, cuma dia semakin berkembang. Jadi functional medicine dia lebih spesifik lah, lebih halus lagi, kan. So nutritional medicine banyak fokus pada pemakanan, kan. Termasuk dalam bidang nutritional medicine ialah dipanggil nutrigenomics juga, iaitu bidang-bidang macam mana mengkaji bagaimana genetik mempengaruhi pemakanan. Bahawa sebenarnya, kan, makanan boleh menjadi satu ubat yang baik untuk kita, dan makanan adalah asas bagaimana kita nak memulihkan penyakit-penyakit yang kita hadapi, terutama penyakit kronik lah.
Dan bagi penyakit-penyakit yang bukan penyakit kronik, penyakit-penyakit yang tidak penyakit-penyakit yang berjangkit, penyakit-penyakit yang berjangkit, pemakanan juga memainkan peranan dalam aspek menguatkan kita punya sistem imuniti tubuh. Macam yang berlaku sekarang COVID kan. So kalau orang jaga makanan dia betul, maka sistem antibody tubuh dia akan mantap, dia akan mampu untuk sebenarnya melawan jangkitan-jangkitan kuman ni sebab kita antibody kita mantap lah. So kalau dalam konsep nutritional medicine ni, macam sebagai contohnya, hari-hari modul 1 saya membentangkan tentang sebenarnya ni kan, kalau kita nak tahu diabetes, pemulihan diabetes, yang mana kita boleh memulihkan diabetes pada puncanya. Sebab ramai orang tak faham, orang menyangka diabetes ialah sekadar penyakit tinggi gula. Ramai yang tak tahu sebenarnya diabetes ialah penyakit akibat masalah rintangan insulin. So kalau kita ni sebenarnya nak memulihkan diabetes, kita mestilah memulihkan rintangan insulin. Dan berdasarkan kajian terkini, pemulihan diabetes ialah dengan membetulkan pemakanan. Sebab ada pemakanan akan menyebabkan masalah rintangan insulin semakin teruk, dan ada makanan yang boleh membantu memulihkan masalah rintangan insulin. Dan berkonsepkan itulah sebenarnya dipanggil kaedah pemakanan dipanggil sebagai low carbs, high fat diet. Kan, maksudnya pemakanan yang mengurangkan karbohidrat dan mengambil lebih banyak lemak dalam pemakanan, maka dia akan membantu dari segi memulihkan masalah rintangan insulin tadi. Dan bagaimana tu detailnya saya tulis dalam buku-buku saya tulis dalam saya dah cerita dalam channel YouTube dan sebagainya sebenarnya. Ini yang sebenarnya kita kena nak faham, bahawa kaedah pemulihan diabetes bukan soal produk. Dia bukan soal produk, dia bukan soal single produk. Makan satu produk you pulih, itu tak berlaku sebenarnya. Yang kita nak mengubah sebenarnya ialah mengubah corak pemakanan dengan konsep pemakanan yang betul. Itu asas pada yang pemahaman kita, bahawa bukan soal produk. Sebab saya selalu tekankan, soal dia ilmu. Kita kena faham konsep. Kalau ikut kaedah pemulihan diabetes, ialah lifestyle modification ataupun modifikasi pengubah cara gaya hidup. Kalau kita nak ubah gaya hidup, dia termasuk juga soal membetulkan pemakanan. Kita buat puasa berkala ataupun intermittent fasting. Kita bersenam, mengawal stres dan mengelakkan toksin-toksin yang berlebihan dalam tubuh kita. Ini ilmu-ilmu dia. Dia bukan satu cerita, kau makan produk ni diabetes kau boleh, kau makan produk ni gula kau turun. Sebab isu gula turun sebenarnya isu simptom. Maksud dia, orang ada diabetes, simptom dia ialah gula tinggi dalam darah. Kalau kita hanya fokus nak turunkan gula, kita hanya fokus pada simptom. Itu jadi masalah. Kan orang terlampau fokus pada menurunkan gula. Kalau banyak produk-produk suplemen, produk-produk kesihatan kononnya bagus untuk diabetes sebab dia menurunkan gula. Itu je fokus kita. Kalau itu dah fokus, maknanya ubat hospital pun okey. Ubat hospital pun menurunkan gula. Tapi kalau kita tengok ubat-ubat yang diberi kat hospital, dia hanya sekadar menurunkan gula, tapi dia tidak pernah memulihkan diabetes. Tak ada satu pun ubat hospital yang memulihkan penyakit diabetes secara umum. Itu yang kita nak faham. So kita ni, matlamat kita ialah ke arah pemulihan, bukan ke arah mengawal simptom semata-mata. Macam soal masalah penyakit hypertension atau penyakit darah tinggi. Dia bukan soal tekanan darah tinggi. Dia ialah kita nak tahu punca berlakunya tekanan darah tinggi dan kita rawat pada punca. Tekanan darah tinggi ada berkaitan dengan masalah rintangan insulin. Tekanan darah tinggi juga berkaitan dengan faktor pemakanan, faktor stres, faktor aterosklerosis, pengerasan saluran darah dan sebagainya. Dan semua ada berkaitan dengan soal pemakanan, soal gaya hidup yang tidak sihat. Jadi membetulkan gaya hidup, memodifikasi gaya hidup kepada gaya hidup sihat, itulah ilmu-ilmu yang kita kena faham. Dan inilah benda-benda yang saya nak ajar, macam mana sebenarnya kita nak membetulkan masalah-masalah kesihatan kita. Dan kursus yang saya buat di bawah ProCell ni, ProCell. Kita balik pula dalam bawah dah. ProCell ialah Professional Center of Development and Lifelong Learning. Di bawah, ini nama baru dia, dipanggil sebagai College University
Saya tunjuk situ. Ini gambar nampak pula nama orang ni. College Universiti Antarabangsa. College Universiti Antarabangsa Mawib. Kan? Ataupun ringkasan ni sebagai UCMI sebenarnya. Saya buat lebih kurang pengajaran selama 4 bulan 4 bulan dengan mengajar 8 modul yang memfokuskan secara praktikal macam mana kita nak membetulkan pemakanan kita, macam mana kita nak memahami konsep penyakit yang sebenarnya berlaku dan bagaimana kita nak memulihkannya dengan pemakanan dan mengubah gaya hidup. Dan kursus ni saya buat terbuka kepada doktor sebab doktor pun sebenarnya tak tahu tentang bidang nutritional medicine secara mendalam. Dia mungkin tahu survey sajalah. So kita yang belajar bahagian nutritional medicine secara mendalam ni, kita nak membetulkan konsep dan salah faham. Sebab bila seorang doktor dia ada dua knowledge, iaitu knowledge konvensional yang biasa ditambah dengan nutritional medicine knowledge, maka dia akan jadi sangat powerful sebenarnya untuk membantu pesakit-pesakit dia. Bukan hanya sekadar mengawal simptom, tapi memulihkan sepenuhnya. Itu konsep yang kita kena faham. Itu konsep yang nak diajar. Jadi ini yang perlukan. Actually kursus yang saya buat ni sekadar pembuka mata untuk initial lah. Kalau ada rezeki kita akan sambung lagi kepada kursus yang lebih mendalam lah. Sebab saya belajar sebenarnya lama, 20 tahun ni. Jadi takkan belajar dalam masa 4 bulan. Tapi saya sekadar nak membuka mata, mengajar idea-idea, konsep-konsep yang mana kita boleh sebenarnya membawa ke arah kesihatan yang betul dengan membetulkan pemakanan. Jadi kursus ni kita terbuka juga pada publik, pada orang yang bukan doktor. Sebab apa? Saya nak semua peringkat masyarakat faham tentang nutritional medicine. Bukanlah bermaksud publik boleh jadi doktor sebab buat kursus ni, sekadar untuk amalan sendiri dan juga untuk mengajar kawan-kawan dia, atau mengajar saudara mara dia, dan boleh menyampaikan juga. Sebab at least nanti dia akan ada backup doktor-doktor di belakang dia untuk bantu dia kalau perlukan rawatan yang lebih mendalam, lebih lanjut dan sebagainya lah. Bagi doktor-doktor ini sebagai kursus pembuka mata, kan, sekadar nak memperkenalkan tentang nutritional medicine. Mungkin lebih boleh melanjutkan lagi pelajaran yang lebih mendalam dalam bidang Masters in Nutritional Medicine. Anjuran pesantren-pesantren daripada dan universiti di luar negara lah. Ada banyak universiti negara yang buat kursus yang sama seperti Europe, US, di Australia, di India dan sebagainya. Macam saya belajar daripada Australian College of Environment and Nutritional Medicine lah, akademi, yang mana itulah tempat saya belajar. So benda ni memang dipelajari secara formal lah, bukan main pandai-pandai sendiri baca-baca buku sendiri, tak ada. Sebab memang ada guru dia. Sebab tu saya nak menyampaikan juga sebenarnya ilmu yang betul ni dengan ada backup daripada universiti lah. Sebab benda ni bukan main-main lah, it's benda yang ada kajian. So setiap benda yang kita ajar tu ada rujukan-rujukan saintifik dia. So ini lagi saya bentangkan, saya mula membuka mata ramai student yang baru masuk dan nak belajar. Kebanyakan yang masuk dalam kursus saya batch yang pertama baru ni ialah bekas-bekas pesakit saya sendiri, yang mana diorang rasa gembira sebab dia jumpa saya dan dia ikut apa yang saya nasihatkan. Akhirnya penyakit dia bertambah baik dan dia nak menyampaikan kepada orang lain. Cuma dia nak ada satu paper qualification lah. So sebab dia join kursus ni dan belajar kan. Macam ada salah seorang daripada tadi yang masuk kursus ni tadi, dia pernah mengalami masalah buah pinggang yang teruk dengan sampai EGFR dia turun sampai 19. Dan setelah mengamalkan pemakanan yang betul dan sebagainya, dia jadi pulih. Bukan setakat buah pinggang dia pulih, berat badan dia juga turun, diabetik dia juga pulih. Dan sebab tu dia rasa satu benda yang sangat berharga tentang ilmu nutritional medicine ni, dia nak mengajar orang lain. Dan sebab dia nak join kursus ni untuk memahami dengan lebih tepat dan mendalam lah daripada guru dia terus. Kan? Ada juga seorang tadi sama juga bekas pesakit saya kan, yang ada masalah GERD, gastrik dan sebagainya, pulih kan dengan sekali consultation, dan dia rasa itu satu benda yang sangat penting untuk membantu orang lain pula. Jadi itulah sebenarnya kita kena faham. Banyak benda yang kita kena belajar lagi tentang nutrition medicine, dan buka mata belajar dalam satu kursus yang dianjurkan oleh pihak universiti. Yang mana kursus professional certificate in nutrition medicine ni juga dinaungi juga oleh Society of Advancement of Hormone and Healthy Aging of Malaysia lah, atau ringkasannya SAHAM lah. Sebenarnya itu, saya juga salah seorang daripada ahli dia, yang mana kat situ juga saya belajar, saya punya Masters in Nutritional Medicine sebelum ni lah. Jadi ini sebenarnya maksudnya kursus Nutritional Medicine yang ditawarkan ni lah kursus yang sebenarnya ada backup.
oleh Persatuan Perubatan Profesional dan juga ada backup daripada pihak universiti sendiri. Of course, tenaga pelajar ni saya juga dan juga seorang lagi Dr. Malinda Ali dan juga Vice Chancellor UCMI sendiri, itu Profesor Dr. Wan Azizi yang akan mengajar tentang subjek yang dia expert lah, iaitu dalam bidang herba dan perubatan lah. Itu dah sebenarnya konsep dia, faham tak? Okey, suara perlahan. Dengar. Ada kot. Okey, dengar, ada. Dengar tak? Jangan buat macam ni lah. Okey. Kan? Jadi sebenarnya, kenapa? Sebab semalam saya ada post satu video lah di TikTok kan. Bukan semalam lah, 2-3 hari lepas kan. Yang saya bercakap tentang 5 makanan anti obesity menjadi viral lah video tu kan. Jadi ramai juga yang komen-komen dekat TikTok, cakap saya ni macam doktor macam merepek lah kan. Macam-macam lah, ngutuk macam-macam lah. Jadi saya rasa sebab masyarakat kita masih sangat-sangat kurang kesedaran lah tentang ilmu nutritional medicine. Sebab tu rasa pelik. Sebab apa yang saya cakap tu sebenarnya betul. Apa yang saya cakap tentang 5 makanan anti-obesity ialah betul. Itu nasi lemak, nasi biryani, rendang, santan dan telur. Itu adalah benda yang betul berdasarkan konsep nutritional medicine yang mana kita mengamalkan kaedah low carbs, high fat diet. Mengurangkan karbohidrat dan mengambil lebih banyak lemak sihat dalam pemakanan. Dalam kita mengawal paras insulin. Yang mana insulin dah berkaitan dengan batuk, obesity. Pemakanan-pemakanan yang saya sebut tu sini pemakanan yang menurunkan paras insulin. Itu konsep dia sebenarnya kan. Jadi makanan-makanan yang menurunkan paras insulin akan membantu kita menurunkan berat badan dan mengatasi masalah obesity. Itu secara asas yang kita faham bahawa sebenarnya inilah yang kita nak faham konsep. Apa yang saya ajar ialah konsep. Dia bukan hanya sekadar nak cakap pasal produk ke, pasal suplemen ke. Dan itu yang dipaham. Nutritional medicine ni bukan bidang perubatan yang memuja suplemen ke atau mempromosi suplemen. Salah, sebenarnya suplemen adalah sebahagian daripada strategi amalan pemakanan sihat. Cuma kita kena faham apa benda suplemen tu, bagaimana suplemen tu berfungsi, bagaimana suplemen tu support. Suplemen ni just supportive saja, dia membantu mencukupkan nutrisi pemakanan kita. Sebab kita ni makan makanan, kadang kita tak pasti berapa baik sebenarnya kandungan nutrisi dalam makanan kita. Dan kita tak tahu kualiti buah kita tak tahu kualiti sayur kita, kualiti makanan-makanan lain yang kita makan. Jadi kita tak pasti cukup tak nutrisi-nutrisi yang kita perlukan untuk menjaga kesihatan. So atas dasar tu sebenarnya kita tak ambil suplemen sekadar nak top up untuk membantu apa-apa yang kekurangan di dalam kita punya pemakanan. Itu konsep dia lah. Secara asas saya cakap secara mudah nak bagi faham, suplemen sekadar solat sunat lah. Pemakanan yang betul ialah solat wajib. Jadi maksudnya kita kena betulkan pemakanan, makan cara betul. Untuk top up, kita akan top up dengan suplemen. Dan sebenarnya dah kena belajar lah suplemen mana sebenarnya berdasarkan permasalahan sebagainya. So jangan tanya saya apa suplemen tu, apa suplemen ni, sebab masalah dia. You kena faham dulu macam mana pemakanan asas yang betul. Barulah datang ni suplemen tu. Bukannya ambil suplemen tanpa kita membetulkan pemakanan. Sebagaimana seseorang tak boleh solat sunat tanpa selesai solat wajib. Mana sabar tak seseorang dia nak solat tahajud tapi tak sembahyang isyak, ataupun solat tahajud tapi tak sembahyang subuh. Benda tu tak kena lah kan? Tak, memang tak kena. Sama lah juga orang ambil suplemen nak menjaga kesihatan tanpa membetulkan pemakanan asas. Makan suplemen banyak pun tapi masih lagi makan gula tinggi, masih makan makanan proses, masih makan roti canai, masih makan teh tarik kan. Bila nak selesai masalah kesihatan? Sebab semua pemakanan yang salah ni tidak boleh dibetulkan dengan suplemen. Itu asas yang kita kena faham. Itu yang saya nak cuba terapkan. Sebenarnya kita bukan bercakap soal suplemen sebenarnya, kita kena faham soal konsep pemakanan itu dalam membantu tubuh kita memulihkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang kronik yang dialami. Itu dia lah konsep asas yang kita nak kena faham. Itu dia yang bidang nutritional medicine ni cuba menerapkan. Itu sebenarnya kan. Lepas tu saya dah tulis banyak-banyak buku saya. Mana yang belum dapat, sila dapatkan buku saya tu kan. Buku-buku panduan
pemulihan diabetes, hypertension dan obesiti dengan pemakanan. Itu antara buku-buku yang Biden katakan agak komprehensif lah dan lengkap untuk mengajar tentang aspek-aspek nutritional medicine. Dan buku-buku lain seperti gula racun putih, buku anxiety GERD dan pemakanan, probiotik dan prebiotik. InsyaAllah tak lama lagi akan keluar lagi buku 10 rahsia obesiti, 10 rahsia untuk mengawal obesiti. Ada lagi satu buku ialah buku rahsia minyak zaitun. Ada lagi buku Afiah Lifestyle, Afiah Lifestyle pula. Apa nama tu? Gaya hidup afiat, gaya hidup afiah, bagaimana untuk menjaga berdasarkan kompilasi artikel-artikel saya lah, macam-macam. Dan juga insyaAllah saya keluarkan buku tak lama lagi lah tentang buku bagaimana apakah kolesterol punca sakit jantung, dan satu lagi buku soal ubat kuat lelaki ni. Itu semua kena faham. Jadi inilah sebenarnya benda yang kita kena faham. Banyak benda dalam aspek kehidupan kita tentang kesihatan yang sangat-sangat berkait dengan pemakanan. Kalau kita makan dengan cara yang tak betul, kita sebenarnya akan menyebabkan masalah penyakit. Dan kalau kita dah ada penyakit, kita boleh membetulkan penyakit kita, reverse penyakit kita dengan membetulkan pemakanan. Itu konsep. Sebab tu saya sebenarnya telah menubuhkan gerakan ADO ni, Anti-Diabetes and Obesity ni, sejak 2018 dengan tujuan untuk mengajar masyarakat sebenarnya tentang pemakanan yang betul. Dan ini adalah antara strategi-strategi yang saya dah lama rancangkan, iaitu nak mengajar di peringkat universiti. Sebab kita bukan sekadar bercakap, tapi kita bercakap dengan rujukan reference, dengan rujukan kepada fakta-fakta sains yang mana saya bentangkan dalam kursus-kursus yang saya buat ni lah, kursus profesional certificate in nutrition. Itu yang saya nak cerita live hari ni secara umum. Jadi kalau ada di luar sana follower saya kan, yang rasa nak belajar, bukan lama, 4 bulan je. Kursus ni hanya mengambil masa 4 bulan ataupun 16 minggu, yang mana kelas ni hanya sebulan sekali. Itu pun kita akan buat Sabtu dan Ahad, sebulan sekali. Of course, antara kelas tu adalah assignment dia dan sebagainya kan, ada quiz dan sebagainya. Dan di hujung kursus akan ada exam lah. Of course, benda-benda ni pun kena ada exam kan, untuk menguji kefahaman. Dan selepas lengkap semua melalui proses kelas, exam dan sebagainya, insyaAllah akan dapatlah sertifikat dari pihak universiti, dan juga akan ditanda tangani juga oleh pihak Persatuan Perubatan Penuaan Sihat ni tadilah, Persatuan Professional Doctors. Itu konsep dia. InsyaAllah selepas tu orang yang join kursus ni akan ada dalam grup special group yang di bawah kita panggil alumni kepada program ni, yang mana kita akan duduk sebagai satu grup untuk berbincang-bincang lah apa-apa isu berbangkit. Mana you akan, kalau orang yang bukan doktor, dia ada support daripada doktor-doktor yang ada dalam tu untuk bantu kalau nak faham lebih lanjut dan sebagainya. Itu yang tujuan dan matlamat. Sebab tujuan dan matlamat kita sebenarnya nak menyebarkan ilmu-ilmu kesihatan yang betul. Sebab kena ingat, kesihatan tu dengan ilmu yang betul dan amal yang betul. Sebab tu kepentingan ilmu tu adalah satu yang tak boleh disangkal lagi, dan perlu kita titik beratkan lah dalam kita nak menjaga kesihatan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, of course you boleh tengok YouTube saya. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe YouTube saya. Boleh tengok YouTube saya, ataupun boleh baca artikel-artikel saya kat page ni, ataupun boleh join kursus ni dapat sertifikat secara formal. InsyaAllah itu saja saya nak cerita pada malam ni. InsyaAllah kalau ada masa, ada kesempatan lagi, insyaAllah kita akan buat live lagi dalam masa terdekat, sama ada besok ke apa. InsyaAllah besok saya akan ke MIECC, The Minds Convention Center, untuk sekali lagi sama-sama di booth Gogo Pasar, lepas sana sempena Hari Koperasi Negara di sana, insyaAllah. Saya ingat saya sudahi live saya malam ni dengan lafaz yang boleh buat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.